Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perpaduan dan salam Malaysia. Prihatin hadirin sekalian. Bersyukur kita kepada Tuhan atas kesempatan yang diberikan untuk bersama-sama menjalankan sesi forum pendidikan Islam pada tahun ini. Walaupun secara atas talian, memandangkan hampir kesemua institusi pendidikan di negara kita masih tidak dapat beroperasi secara fizikal akibat terhimpit dengan pandemik COVID-19. Saya pasti para hadirin yang budiman turut berkeinginan untuk merasai pengalaman belajar di kampus kita yang megah, iaitu Kolej Matrikulasi Johor. Sebelum kata bersulap bicara, sebelum ilmu menusuk di dada, kata orang, tak kenal maka tak cinta. Justru itu, sebelum kita pergi dengan lebih jauh lagi, apa kata kita berkenalan dengan barisan panel kita pada hari ini? Saya, Muhammad Zamil Syafiq bin Zanzali dari Praktikum MT26 selaku moderator pada forum ini, dengan penuh rendah hati ingin mengalu-alukan kedatangan 3 orang panel kita pada pagi ini. Memperkenalkan ahli panel 1, Saudari Nur Wahidah Natasa binti Patra. Seterusnya, Saudari Nazirah binti Mazlan selaku ahli panel kedua. Ahli panel kita yang ketiga, Saudari Nur Elia Syafiqah binti Hasnizah. Selamat datang saudari-saudari panel yang cantik lagi menawan sekalian. Baiklah, pertama sekali, agenda forum kita pada pagi ini adalah kita akan mengupas tajuk insurans dan takaful. Hadirin sekalian, marilah kita mengenali terlebih dahulu apakah yang dimaksudkan dengan insurans. Insurans atau asuransi dalam konteks perundangan dan ekonomi adalah bentuk pengurusan risiko, terutamanya digunakan bagi jaminan terhadap risiko kemungkinan kerugian kewangan. Insurans ditakrifkan sebagai peralihan samarata risiko kemungkinan kerugian daripada satu entiti kepada yang lain. Sebagai pertukaran untuk bayaran dan tugas bagi penjagaan dan difikirkan sebagai satu jaminan dan diketahui kerugian yang kecil untuk mengelakkan satu kerugian yang besar, kemungkinan yang mendatangkan kebinasaan atau kemusnahan. Walhal takaful pula bermaksud saling menjamin. Konsep takaful bertujuan menggalakkan tolong-menolong dan berperpaduan di kalangan para peserta selari dengan konsep ta'awun. Dalam Islam, menolong atau menyediakan bantuan amatlah digalakkan. Dalam perniagaan takaful, pemahaman dari maksud ini merupakan satu agenda yang penting. Ia diterapkan kepada semua peserta yang mengambil perlindungan takaful untuk berniat ikhlas bagi saling jamin-menjamin di kalangan mereka ketika ditimpa musibah. Secara amnya, objektif dalam industri takaful sebenarnya mempunyai persamaan dengan industri insurans konvensional. Kedua-duanya merupakan instrumen untuk membantu golongan yang tidak bernasib baik kerana ditimpa musibah. Secara jelasnya, kedua-dua instrumen ini merupakan satu cara yang moden untuk memindahkan risiko yang berlaku dan sudah menjadi kebiasaan. Sesuatu ganjaran akan diberi kepada pihak yang sanggup menerima pemindahan risiko ini. Justru itu, dengan segala hormatnya, saya mempersilakan ahli panel kita yang pertama, Nur Wahidah Natasa binti Patra dari Praktikum MT26 untuk tampil memberi pengertian insurans takaful dan jenis perkhidmatannya. Dipersilakan Saudari Wahidah. Terima kasih saya ucapkan kepada saudara moderator. Selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua hadirin sekalian. Seperti yang anda telah dimaklumkan oleh moderator, tajuk yang hendak kami bincangkan pada hari ini ialah insurans takaful. Pada hari ini saya akan membincangkan tentang pengertian insurans ataupun takaful dan jenis perkhidmatan. Apa itu insurans ataupun takaful? Insurans ialah sejenis alat kewangan untuk perlindungan dari sebarang risiko yang boleh dibeli. Maksudnya, sekiranya terjadi sesuatu yang tak diingini kepada diri, ahli keluarga atau barang yang kepemilikan anda, insurans akan memberikan perlindungan.
Insurans akan berfungsi apabila anda telah membayar premium. Syarikat insurans akan membayar pampasan bergantung kepada kadar risiko yang ditanggung. Bagaimanapun, masa tanggungan insurans ini terhad kepada jangka masa tertentu dari nilai had pampasannya. Contoh, insurans yang disediakan di negara kita ialah insurans nyawa, insurans motor, insurans rumah dan lain-lain. Apa itu takaful? Takaful adalah satu perkataan yang berasal dari perkataan Arab al-kafala, jamin, iaitu bermaksud saling jamin-menjamin. Dari segi tafsiran syarak, ia adalah pakatan satu kumpulan untuk saling jamin-menjamin atau bantu-membantu antara satu sama lain ketika para peserta kumpulan tersebut ditimpa sesuatu musibah. Saya juga membuat sedikit kajian. Syarikat takaful pertama di Malaysia ditubuhkan pada tahun 1985 selepas pengubalan Akta Takaful 1984. Dengan ini, saya juga akan mengupas sedikit mengenai jenis perkhidmatan insurans dan takaful. Bagi insurans, terdapat dua jenis insurans utama secara umum, iaitu insurans am. Jenis insurans am adalah polisi insurans yang melindungi anda daripada pelbagai risiko selain daripada yang dilindungi oleh insurans hayat. Risiko yang dilindungi oleh insurans am iaitu kecederaan atau kematian akibat daripada kemalangan, kerosakan properti seperti kebakaran rumah atau kecurian kereta, liability akibat kerosakan kepada pihak ketiga yang disebabkan oleh anda. Tempoh perkhidmatan insurans am untuk kebanyakan polisi adalah setahun yang memerlukan bayaran premium secara sekaligus. Jenis insurans kedua pula ialah insurans hayat. Insurans hayat adalah perlindungan yang diperolehi selepas membayar sejumlah wang kepada pemegang polisi atau penama jika terjadi insiden yang tidak diingini kepada pemegang polisi. Perlindungan untuk anda dan keluarga anda. Risiko yang dilindungi oleh insurans hayat ialah penyakit, hilang upaya, kematian dalam polisi dan lain-lain. Seterusnya, jenis perkhidmatan bagi takaful pula ialah takaful keluarga. Takaful keluarga memberi perlindungan dan simpanan jangka panjang. Manfaat adalah untuk diri kita sendiri atau untuk keluarga kita jika ditimpa musibah. Simpanan jangka panjang akan kita dapat kerana sebahagian dari caruman didepositkan dalam akaun simpanan. Pulangan pelaburan berdasarkan kepada nisbah yang telah dipersetujui. Di samping itu, takaful am adalah salah satu daripada jenis perkhidmatan takaful. Ia menyediakan satu bentuk pengurusan risiko yang mematuhi undang-undang syariah berdasarkan kepada prinsip perkongsian risiko untuk melindung peserta-peserta daripada mengalami kerugian kewangan, liability atau kecederaan akibat atau berikutan ditimpa musibah atau kemalangan kepada harta, aset atau orang. Takaful am juga dikenali sebagai takaful harta dan casualty. Daripada penjelasan di atas yang telah saya berikan ini, ternyatalah bahawa insurans dan takaful adalah sangat penting bagi masyarakat, di mana ia boleh memberikan ataupun mengurangkan sedikit beban kepada masyarakat ketika ditimpa musibah. Oleh itu, masyarakat disarankan untuk mengambil insurans ataupun takaful untuk masa hadapan. Maka, tamatlah perbincangan saya berkaitan definisi takaful ataupun insurans dan jenis perkhidmatan yang terlibat dalam proses ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih Saudari Wahidah atas pencerahan yang jelas mengenai pengertian insurans takaful dan jenis perkhidmatannya. Hadirin sekalian, dengan itu saya memperalu-alukan ahli panel kita yang seterusnya, iaitu Saudari Nazirah. Apakah pengertian jualan beli atas talian, kad kredit, kad diskaun dan jenis perkhidmatannya? Dipersilakan Saudari.
Terima kasih diucapkan kepada saudara moderator dan selamat sejahtera kepada para hadirin yang dikasihi sekalian. Untuk meneruskan lagi sesi forum kita pada hari ini, saya ingin memperihalkan dengan lebih lanjut berkenaan pengertian jual beli atas talian dan jenis perkhidmatannya. Jual beli dalam bahasa Arab ialah al-bai' yang membawa masa jualan yang telah ditentukan harganya. Dalam masa yang sama, ia juga bermaksud menjual, mengganti, menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain atau menukar barang dengan barang. Jual beli juga merupakan akad yang merujuk kepada pertukaran sesuatu harta dengan harta yang lain bagi tujuan pemilikan kekal. Oleh itu, konsep jual beli harus melibatkan sesuatu harta mengikut nilai yang syarak yang juga perlu membabitkan pemilikan dan penyerahan hak milik dan tidak boleh ditetapkan untuk tempoh tertentu sahaja. Jual beli merupakan kegiatan yang diharuskan dalam Islam sebagaimana firman Allah yang membawa maksud, dan Allah Subhanahu Wa Taala telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Surah Al-Baqarah ayat 275. Manakala rukun jual beli pula terbahagi kepada 4, iaitu penjual, pembeli, ijab kabul dan barang yang dijual. Rukun merupakan satu hal penting yang harus dipenuhi sebelum melakukan jual beli. Dewasa ini, sebahagian besar masyarakat dalam melakukan transaksi kurang memperhatikan terkait dengan batasan syariat sehingga seringkali melanggar ketentuan. Hal ini seringkali dilakukan untuk mendapatkan keuntungan berlipat ganda, bahkan ada yang menggunakan cara yang kurang baik. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang jual beli atas talian dengan lebih terperinci. Pada pandangan saya, jual beli atas talian merupakan salah satu media perniagaan terkini yang banyak diaplikasikan oleh para peniaga pada masa ini. Ia juga merupakan sistem perniagaan yang menggunakan kemudahan teknologi maklumat, terutamanya telekomunikasi yang canggih dan talian internet untuk berurusan dengan pelanggan. Selain itu, ia juga melibatkan kegiatan perniagaan yang menggunakan internet sebagai instrumen pemasaran dengan jangkauan potensi jualan dunia. Jual beli atas talian juga telah meningkatkan populariti sejak beberapa dekad yang lalu, dan dengan cara ini ia menggantikan tradisional kedai batu bata dan mortar. Dengan kaedah ini, anda dapat membeli dan menjual produk di skala global 24 jam sehari. Dengan adanya jual beli atas talian, kita boleh melakukan transaksi jual beli di mana-mana sahaja di dunia ini. Ia digunakan secara meluas, terutamanya di negara-negara barat. Selanjutnya, saya akan menerangkan mengenai jenis-jenis perkhidmatan dalam jual beli atas talian. Pada asasnya, jual beli atas talian boleh dibahagikan kepada dua jenis, iaitu jual beli antara perniagaan dengan perniagaan. Jual beli antara perniagaan dengan perniagaan melibatkan transaksi antara dua atau lebih syarikat, iaitu satu pihak merupakan syarikat pembekal kepada satu pihak yang lain. Hal ini demikian dapat mengeratkan lagi hubungan silaturahim antara satu sama lain dalam urusan jual beli. Seterusnya, jual beli antara perniagaan dengan pengguna. Jual beli antara perniagaan dengan pengguna pula melibatkan transaksi antara penjual dengan pengguna. Pembelian barang secara atas talian juga harus mengikut rukun jual beli. Pengguna merupakan orang yang membeli barang atau komoditi yang membayar harga untuknya. Oleh hal yang demikian, segala hal yang melibatkan kerosakan barang maupun sebarang kesulitan dalam proses jual beli harus dipandang serius oleh peniaga. Kesimpulannya, kecanggihan dunia teknologi pada hari ini telah menyaksikan pelbagai aplikasi bagi memudahkan masyarakat dalam meneruskan kehidupan seharian. Justru itu, kemodenan telah mewujudkan jual beli secara atas talian dengan berbagai barang yang disediakan bagi memenuhi permintaan pengguna. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih atas pencerahan daripada Saudari Nazirah. Marilah kita mempersilakan ahli panel kita yang terakhir, Saudari Elia, bagi mencapahkan lagi lensa perbincangan kita pada hari ini dengan memperihalkan kepentingan insurans takaful, jualan beli atas talian, kad kredit, kad diskaun dalam kehidupan kini. Dipersilakan Saudari Elia Syafiqah. Terima kasih saya ucapkan kepada saudara moderator.
Salam sejahtera saya ucapkan kepada semua hadirin sekalian. Seperti apa yang dibicarakan oleh moderator tadi, tajuk yang menjadi fokus pada hari ini ialah insurans takaful. Takaful ialah satu konsep insurans yang berlandaskan hukum syariah. Cuba kita fikir sejenak, apakah kepentingan insurans takaful kepada umat Islam pada hari ini? Sudah menjadi lumrah kehidupan manusia bukan bersifat abadi. Manusia sememangnya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala terdedah kepada kemalangan atau bencana, atau dalam erti kata lain, manusia secara semula jadi diancam oleh pelbagai risiko. Ini mungkin berlaku sekarang atau pada masa hadapan, dan tahap ancaman risiko ini mungkin berbeza-beza dari masa ke semasa. Perkataan risiko atau ancaman ini sering dirujuk sebagai satu perkataan yang negatif, di mana ia merujuk kepada kebarangkalian untuk berlakunya sesuatu yang tidak diingini. Islam juga tidak mengiktiraf risiko, dan Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman tentang risiko dan bagaimana menguruskannya dalam surah Yusuf pada ayat 46 hingga 49. Langkah-langkah yang dilakukan oleh manusia dalam menghadapi risiko ialah dengan insurans. Oleh itu, mari kita mengupas kepentingan insurans takaful dengan lebih lanjut. Antara kepentingan insurans takaful ialah perlindungan kepada aset dan harta, mengelakkan daripada berhutang serta memajukan ekonomi Islam. Pertama sekali, kenapa ianya memberi perlindungan kepada aset dan harta? Hal ini kerana aset dan harta merupakan barangan berharga kepada manusia, di mana manusia bergantung kepada aset atau harta ini untuk kelangsungan hidup mereka. Hal ini demikian kerana insurans takaful membantu kita melindungi segala harta tadi sekiranya berlaku sebarang musibah atau perkara yang tidak diingini. Bagi saya, insurans takaful ini amat penting kerana dapat mengurangkan kerugian dan beban yang dialami sewaktu bencana atau musibah. Seterusnya, insurans dapat mengelakkan daripada berhutang. Hal ini dapat membantu seseorang yang ditinggalkan di atas sebab kematian seperti ahli keluarga atau pasangan hidup mereka untuk meneruskan kehidupan tanpa perlu berhutang atau menggadaikan harta peninggalan yang ada demi membayar hutang atau melangsungkan kehidupan seharian mereka. Selain itu, insurans Islam dapat memajukan ekonomi Islam sendiri. Hal ini kerana sebagai tanda kita memperjuangkan agama kita sendiri, iaitu Islam yang tiada unsur riba, qorar dan maisir. Seterusnya, kepentingan jualan beli atas talian pula ialah kemudahan pembelian, hubungan terus dengan pengguna serta pemasaran yang luas. Mari kita lihat dengan lebih terperinci kepentingan-kepentingan ini. Yang pertama, kemudahan pembelian kepada pengguna. Hal ini kerana jualan beli atas talian tidak memerlukan kita untuk ke pasar raya atau ke kedai melakukan pembelian, dan siap ada penghantaran ke rumah. Jadi ianya dapat menjimatkan masa dan tenaga seseorang berdepan dengan kesesakan di luar. Kemudian hubungan terus dengan pengguna. Sebagai contoh, pembeli dapat berurusan menukar barangan yang dibeli dengan penjual secara baik dan kepuasan hati kedua-dua belah pihak. Oleh itu, pengguna tidak akan teragak-agak untuk mengulang pembelian mereka dengan penjual yang sama, dan penjual juga dapat mengawal keuntungan mereka sendiri. Yang ketiga, pemasaran yang luas. Disebabkan teknologi yang sebercanggih, kini penjual boleh mempromosi jualan mereka dengan pelbagai cara seperti membuat iklan yang menarik, menggunakan segala teknologi yang ada. Jadi para pengguna akan lebih tertarik untuk melakukan jual beli atas talian dengan penjual sebegitu. Kesimpulannya, insurans takaful dan jualan beli atas talian mempunyai kepentingan mereka sendiri. Takaful ini penting untuk kita sebagai umat Islam, iaitu untuk menghadapi risiko yang mungkin mendatang bila-bila masa sahaja, melindungi harta benda kita serta orang-orang yang tersayang yang bergantung hidup kepada kita, dan juga memperjuangkan ekonomi Islam di mata dunia. Manakala kecanggihan dunia teknologi pada hari ini telah menyaksikan pelbagai aplikasi bagi memudahkan masyarakat dalam meneruskan kehidupan seharian. Jualan beli atas talian bukan sahaja memberi kemudahan dan kebaikan kepada peniaga, ianya mampu meningkatkan jualan dan mengurangkan kos-kos yang tertentu serta dapat berinteraksi
dengan pengguna secara langsung. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Hadirin yang budiman, untuk menyimpulkan keseluruhan forum kita pada pagi ini, sekiranya anda seorang yang prihatin dengan muamalat Islam, pilihlah konsep insurans yang berlandaskan kepada hukum syarak yang sebenarnya. Di Malaysia, ia diterajui oleh dua syarikat utama, iaitu Takaful Nasional, dahulunya M&I Takaful, dan Takaful Malaysia, iaitu Bank Islam. Kenyataan ejen-ejen insurans konvensional yang mendakwa bahawa produk mereka halal perlulah diteliti sebaik-baiknya. Ada di antara mereka yang cuba menghalalkan perjalanan insurans mereka dengan mendakwa bahawa mereka mempunyai tujuan yang baik, iaitu untuk memastikan bahawa anda atau generasi anda tidak terabai sekiranya berlaku sesuatu. Katakan kepada mereka bahawa tujuan yang baik tidak menghalalkan cara yang salah. Antara Takaful Nasional TN dengan Takaful Malaysia TM, ada beberapa perbezaan yang perlu anda ketahui. TN adalah anak syarikat M&I 80% dan YPEIM 20%, manakala TM adalah dari Bank Islam 100%. TN menjalankan operasi melalui ejen-ejen insurans yang dibayar komisen, manakala TM pula melalui pekerja-pekerja tetap mereka. Oleh kerana TN perlu membayar komisen kepada ejen-ejennya, mereka memerlukan lebih banyak wang. Wang ini malangnya diambil dari sumbangan yang diberi oleh peserta takaful tersebut. Kalau diperhatikan, peratusan yang dimasukkan ke dalam AKP adalah sebanyak 75%. Oleh itu, wang milik mutlak anda hanya tinggal 25% sahaja. Berbeza dengan TM di mana AKP hanyalah dalam lingkungan 5%. Oleh itu, wang milik mutlak anda sebagai satu simpanan masih ada dalam lingkungan 95%. Kehadiran teknologi komputer dan internet telah banyak mengubah corak dan gaya hidup manusia kini. Ia bukan sahaja mengubah cara berkomunikasi dan memperolehi maklumat, bahkan telah membawa perspektif baru dalam dunia perniagaan dan perdagangan sehingga lahirnya e-commerce, e-dagang, e-tiket dan lain-lain lagi. Pembentukan dan pelaksanaan jual beli sebegini adalah baru dan tidak dibahaskan secara khusus dalam kitab klasik. Tambahan pula, konsep dan kerangka e-dagang bukanlah lahir dari acuan muamalat Islam. Namun mengenai urusan jual beli, fuqaha telah meletakkan asas dan teori yang jelas sebagai panduan. Kehadiran e-dagang memberi kemudahan yang cepat kepada semua golongan masyarakat dalam transaksi jual beli. Pengguna juga tidak perlu ke premis jualan kerana pemilihan barang dan ijab kabul telah dilakukan melalui internet. Ia juga dapat menjimatkan masa dan keadaan. Kehadiran e-dagang juga adalah satu muamalah atau aktiviti yang tidak bercanggah dengan sistem jual beli dalam Islam. Ini kerana e-dagang menginterpretasikan jual beli dalam bentuk yang moden yang mana ia menjadi keperluan dan kehendak masyarakat zaman sekarang. Oleh kerana hukum asas sesuatu itu harus, maka aktiviti e-dagang juga adalah harus selagi ia menepati rukun jual beli dan syarat jual beli dan selagi mana ia dapat menjamin kemaslahatan manusia seluruhnya. Kontrak e-dagang atau jual beli secara atas talian menimbulkan persoalan-persoalan yang memerlukan pemerhatian dan penelitian terhadap pelaksanaannya bagi mengaitkannya dengan muamalah Islam yang telah dibincangkan secara mendalam oleh ahli-ahli fiqh sejak dari dahulu lagi. Kaitan antara pelaksanaan e-dagang dengan hukum hakam muamalah Islam perlu dilakukan bagi mengenal pasti aspek-aspek yang selaras dan yang tidak selaras, dan seterusnya memberi penyelesaian kepada persoalan-persoalan yang timbul. Walaupun dari segi konsepnya, e-dagang harus menurut muamalah Islam, namun adalah tidak tepat untuk menjadikan hukum harus ini meliputi keseluruhan aktiviti e-dagang yang berlaku hari ini tanpa melihat kepada pelaksanaannya secara langsung oleh syarikat-syarikat yang terlibat. Kajian langsung terhadap syarikat-syarikat yang terlibat dalam e-dagang memberikan kefahaman yang mendalam tentang operasi e-dagang bagi mengaitkan dengan hukum syarak. Baiklah, bagi meneruskan forum kita yang berbaki beberapa minit sahaja lagi, saya buka pentas perbincangan forum bagi sesi soal jawab.
Baiklah, soalan pertama kita ialah, adakah melakukan sistem ekonomi Islam satu kewajipan? Saya surahkan soalan ini kepada ahli panel kedua kita. Terima kasih kepada saudara moderator. Sistem ekonomi Islam adalah berteraskan akidah, kerana dengan akidah inilah sistem ekonomi Islam dapat terlaksana dengan sempurna dan memaksimumkan manfaatnya. Ini kerana pelaksana kepada sistem ekonomi Islam ialah sewajarnya mengetahui segala tindakan yang dibuat berselari dengan kehendak Allah dan akhirnya dapat keredaan daripada Allah. Secara umumnya, ekonomi Islam mementingkan perkara-perkara yang berikut. Yang pertama, semua aktiviti yang dilaksanakan hendaklah bertepatan dengan syariat Allah, kerana dengan berpandukan kepadanya kita akan memperolehi keuntungan duniawi dan ukhrawi. Usaha ini memerlukan kepada pengetahuan dan pemahaman yang betul berkenaan soal halal dan haram sesuatu aktiviti ataupun barang. Justeru segala urusan yang dilakukan wajiblah diniatkan semata-mata untuk mendapatkan keredaan Allah. Yang kedua ialah mementingkan konsep keadilan dan kepentingan sejagat. Perkara ini sangat penting kerana setiap manusia mempunyai hak-hak tertentu yang perlu dipenuhi dengan seksama, sama ada kaya ataupun miskin. Setiap daripada manusia ini mempunyai haknya yang tersendiri. Konsep keadilan ini boleh diterjemahkan melalui aktiviti zakat, di mana mereka yang berharta menzakatkan hartanya atau menginfakkan kepada mereka yang kurang berkemampuan. Yang ketiga ataupun yang terakhir, keikhlasan dalam memperjuangkan sistem ekonomi Islam. Nilai ini mesti bergerak seiring dengan semua aktiviti agar ia dapat membuahkan hasil yang cukup cemerlang dan lumayan. Ia juga bersesuaian dengan pandangan syariat Islam. Oleh itu, adalah menjadi kewajipan kepada umat Islam untuk memperjuangkan sistem ekonomi Islam ini sebagai salah satu cabang dalam muamalah Islam. Ia bukan sekadar membantu golongan yang memerlukan atau meningkatkan taraf hidup umat Islam. Malah yang lebih penting, ia adalah sebagai memenuhi tuntutan akidah Islam itu sendiri. Sekian daripada saya. Terima kasih atas pencerahan tentang soalan sebentar tadi yang diberi oleh panel kita yang kedua. Seterusnya, kita akan beralih kepada soalan yang kedua. Bolehkah mahasiswa mengambil takaful? Saya serahkan soalan ini kepada ahli panel kita yang pertama. Bagi menjawab soalan yang diajukan oleh moderator, bolehkah mahasiswa mengambil takaful? Status seseorang itu tidak mempengaruhi kadar caruman takaful. Namun, status itu akan menentukan tahap kesihatan dan komitmen bulanan anda. Status kewangan kehidupan kita mempunyai disiplin dan kiraan yang berbeza. Namun, kebiasaannya, waktu-waktu muda adalah waktu yang sesuai untuk memerlukan perlindungan takaful sebelum melangkah ke alam yang seterusnya. Situasi sebaliknya pula untuk umur. Faktor umur akan mempengaruhi kadar caruman serta nilai cash value. Semakin umur meningkat, risiko penyakit semakin tinggi, maka caruman akan semakin mahal. Selain itu, semakin meningkat umur pencarum, nilai cash value turut berkurang. Ini bermakna nilai simpanan akan semakin berkurang dengan pertambahan umur. Maka masa muda adalah masa yang terbaik untuk membuat caruman takaful. Terima kasih atas persoalan yang telah diajukan oleh hadirin yang penuh bersemangat, serta terima kasih juga kepada para panel yang sudi mendengar dan memberi penjelasan yang relevan kepada persoalan-persoalan yang bergolak di minda hadirin sekalian. Hadirin yang dikasihi serta dihormati sekalian, kini telah tiba masanya kita menutup tirai perbincangan kita pada forum ini. Bagi menutup pentas forum kita pada hari ini, saya ingin mempersembahkan sebuah pantun. Madah diungkap, santun bitara, pantun dilantun, mengusik hati. Salah dan silap tutur bicara, pohon diampun seikhlas hati. Sekian, terima kasih.